Ketiga Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 5 ayat 21 hingga 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, lahirlah baginya Metusalah. Selepas kelahiran Metusalah, Henok hidup akrab dengan Allah selama 300 tahun dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan lain. Jadi Henok hidup selama 365 tahun. Henok hidup akrab dengan Allah dan sesudah itu gaiblah Henok kerana Allah membawanya pergi. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 천국의 semua 지교회 anggota 성도 여러분, cocok banget. 지상하는 성도 여러분, Gereja 전 세계 Sempatan, 인터넷을 통해 Tuan Jisian dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dan GCN 방송 inilah penjelasan tentang kejadian sesi ke-90. 먼저 Kali ini saya akan meneruskan bahagian akhir khotbah setelah mengatakan bahawa tahap usia ketika jangka hayat lebihi 19 tahun adalah berbeza. Seperti yang kita lihat dalam Kejadian 21 hingga 24, tahap bayi, kanak-kanak dan remaja adalah jauh lebih panjang berbanding sekarang. Terutama tempoh dewasa muda sangat dipanjangkan. Itu tempoh seseorang dapat melahirkan anak juga jauh lebih lama daripada sekarang. Dalam Kejadian 5 ayat 32, kita membaca bahawa terdapat anak-anak lelaki selepas berumur 100 tahun. Orang pada zaman itu membanyak anak sepanjang abad. Hal ini membuktikan bahawa mereka hidup dengan tubuh yang kuat dan sihat untuk tempoh yang sangat lama. Dengan kata lain, seseorang akan dilahirkan besar dengan sihat, jadi dewasa. Selepas itu mereka mengekalkan tersebut untuk tempoh yang panjang. Pemulaan berlaku sangat lewat. Saya sepenuh jalan sangat apabila orang dalam sejarah awam manusia menjadi tua, mereka bahkan tidak kelihatan seperti orang pada hari ini. Kekuatan mereka tidak hilang sehingga mereka lemah dan menggedihkan. Tulang mereka tidak menjadi takut atau bengkok dan tidak berkedut. Sudah tentu ada masa pada usia tua apabila mereka tidak lagi dapat melahirkan anak. Jadi akui sebagai tua, kita tidak menyerupai dan sakit-sakitan seperti zaman kita. Apabila jangka hayat mereka berakhir, mereka bahkan tidak mati selepas tahun-tahun dalam kelemahan. Sebaliknya, sebenarnya menjalani tahun akhir mereka sihat secara semula, jadi dan mereka perlahan-lahan selepas pagi sapu, kita melihat bahawa orang beriman menikah dengan contohnya Kejadian 25 ayat 7 hingga 8 kan capai usia 175 tahun. Setelah itu Abraham memutuskan nafas yang terakhir untuk meninggal ketika sudah sangat tua dan lanjut umur. Lalu dia dikumpul sama leluhurnya. Dia hidup bertahun-tahun lamanya, tua dan penuh, serta mati bukan kerana penyakit, tapi kerana kekuatannya telah habis, kembali kepada leluhurnya. Hal yang sama berlaku pada anak Abraham, Ishak. Kejadian 35 ayat 28 hingga 29 menyatakan, Ishak mencapai usia 180 tahun. Setelah itu, Ishak yang sudah tua dan lanjut umur, hembuskan nafas yang terakhir lalu meninggal dan dikumpulkan bersama-sama para leluhurnya. Ulangan 34 ayat 7 beritahu kita, Ishak berumur 120 tahun ketika kematiannya. Katanya belum kabur dan kekuatannya belum berkurangan. Abraham hidup hingga 175, Ishak hingga 180 tahun. Maka selepas penghakiman banjir besar, mereka hidup lama. Musa hidup hingga 110 tahun, namun mati terang dan kekuatannya tidak berkurang. Jika Tuhan tidak mengambil Musa, dia cukup siap lebih lama di bumi ini. Bahkan pada hari ini semakin kita memupuk hati dalam semakin kuat tubuh kita. 오늘날도 마음을 영으로 일굴수록 몸이 강건해집니다.
3 Yohanes 2 menyatakan, semoga kamu berada dalam keadaan sejahtera serta sihat jasmanimu sebagaimana roh bahagia. Saudara-saudari yang saya kasihi, bersama dengan khutbah yang lalu, satu aspek kehidupan orang yang hidup pada zaman awal sejak manusia telah saya sebutkan. Saya telah menjelaskan bahawa apabila jangka hayat purata melebihi 900 tahun, aliran masa dan tahap perkembangan fizikal beza daripada apa yang kita pada hari ini. Jika kita hanya secara sama-sama berkata kehidup lebih daripada 900 tahun pada masa itu, setengah orang mungkin meragui kitab suci. Begitu apabila kita memahami apa yang telah dikongsikan, keraguan seperti itu hilang. Kita dapat sepenuhnya percaya Alkitab ialah catatan fakta yang bila sebanyak Tuhan membuka kitab suci kepada kita, supaya kita dapat percaya kepada firman, percaya bahawa semua catatan dalamnya ialah dalam sejarah dan hidup menurut. Sama seperti kesaksian daripada kitab segala yang adalah benar, demikian juga firman tentang penghakiman besar. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 18, sesungguhnya aku berkata kepadamu, selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. Tuhan Bapa menurunkan firman-Nya, bertindak menurut firman, hakimi firman. Oleh itu semoga anda memandang firman Bapa sebagai roti hidup. Saya berdoa agar anda menurunkan firman dengan sukacita dan setiap hari dan hidup menurut. Dengan demikian semoga anda menjalani kehidupan yang diberkati satu dengan firman, yaitu Tuhan sendiri, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi, sekarang marilah kita menumpukan perhatian kepada Henok, keturunan ke-7 daripada Adam. Catatan tentang Henok dalam kitab suci adalah ringkas. Pengajaran yang diberikannya adalah sangat mendalam. Pertama, Henok hidup akrab dengan Tuhan di bumi ini. Kedua, dia diangkat hidup-hidup ke syurga. Daripada dua fakta ini saja, kita mengetahui bahawa Henok ialah seorang Nabi iman besar. 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, tegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. Apabila Tuhan memahami melalui setiap bapa leluhur iman diberikan penerangan dengan cara yang berbeza. Abraham tunjukkan oleh Musa kehidupan seorang pemimpin yang berkenan Tuhan. Oleh Daniel, iman yang tidak berkompromi. Oleh Daud, kasih kepada Tuhan yang mengampukannya ujian dan menjadi berjana yang indah. Melalui Elia, Paulus dan yang lain-lain, kita melihat bagaimana mereka hati Tuhan dan betapa dalamnya mereka mengasihinya. Jadi apakah mesej yang ingin disampaikan kepada kita melalui Henok? Tuhan benar-benar mengasihi orang suci dan benar, dan dia rindu untuk menempatkan mereka dekat dengannya. Dalam petikan itu kita melihat bahawa Henok memperanakan Metusalah pada umur 65. Selepas itu dia hidup akrab dengan Tuhan selama 300 tahun. Kemudian pada umur 360 Tuhan mengambil dia tidak lagi ditemui dalam kalangan manusia. Tuhan sendiri mengambilnya. Selama 300 tahun dia hidup akrab Tuhan. Pada umur 60, Tuhan sendiri mengambilnya sehingga dia tidak lagi berada di dunia. Pada masa itu purata jangka hayat melebihi 900 tahun. Oleh itu Henok hidup kira-kira 1/3 tahun yang orang lain hidup. Seperti yang saya sebut sebelumnya, Henok diambil pada puncak masa muda.
3분의 Oleh sebab Tuhan sangat mengasihinya, 산 것입니다. Dia segera membawanya dekat kepadanya. 에녹은 청년의 때 하나님이 데려가셨다. 360 청년의 때 너무 juga 사랑하시니까 disesuaikan dengan 빨리 ukuran masa kini 데려가셔서 하나님 곁에 sama dengan 두시려고 masa 빨리 muda. 데려가셨다 이 말이에요. 청년의 때 365살이면 Dan Henok diangkat hidup-hidup tanpa melihat kematian. 그리고 죽음을 보지 않고 산채로 하늘로 옮겨졌지요. 히브리서 11장 5절에도 Ibrani 11 ayat 5 menyatakan melalui iman Henok dipindahkan supaya dia tidak mengalami kematian dan tidak dapat dijumpai. Allah telah memindahkannya. Sebelum dia dipindahkan, dia telah menerima kesaksian. Dia mendapat keredaan Allah. Henok menerima kesaksian bahawa dia ialah seorang yang menyukai Tuhan. Itulah sebabnya dia hidup akrab dengan Tuhan sepanjang hidupnya di bumi. Jadi apakah maksud berjalan bersama Tuhan? Kamus mentarifkan berjalan bersama sebagai melalui jalan yang sama. Berjalan bersama. Adakah hal ini bermaksud bahawa Tuhan secara fizikal turun ke bumi dan tengah Henok dan berbicara dengannya secara berhadapan muka? Tidak. So, Tuhan berjalan bersama Henok ialah Tuhan terusan berkomunikasi dengannya dan membimbing hidup secara langsung. 에녹은 손을 잡고 걷거나 직접 대화를 나누시면서 말입니다. 그것은 Dengan cara yang sama apabila anda masuk sepenuhnya ke dalam mulut, anda juga akan mengalami persekutuan yang berterusan dengannya. Tuhan melibatkan dirinya dalam segala perkara kerana dia sangat mengasihi anda. Sama seperti dia membimbing kehidupan Henok secara langsung, demikian juga dia memimpin kehidupan orang berjalan bersamanya. Hal ini jauh lebih besar daripada apa yang kita sebut hasil dalam segala hal. 범사에 간섭하세요 하나님이. 왜? 너무 사랑하시니까. Ia juga merupakan dimensi yang jauh lebih tinggi. 에녹의 삶을 직접 인도하셨다. Oleh sebab Tuhan hadir dalam setiap perkara, dia berkomunikasi secara berterusan dan dia sendiri mengarahkan segala sesuatu. 그러니까 뭐 만사 형통하다 이런 뜻이 그거보다 차원이 높아요. 만사 형통하다 이런 뜻보다 차원이 높아요. 하나님의 보험사에 함께하시고 교통하고 모든 것을 Dan masa itu Tuhan mengajar Henok pengetahuan tentang roh. Dia menyatakan kepadanya tentang Trinity, ketentuan pembentukan manusia, rahasia alam rohani dan kerajaan syurga. Dia juga memberitahunya perkara-perkara yang akan datang. Sebagai contoh, Yudas 1:14 hingga 15 catatkan nubuat Henok apa yang akan berlaku pada akhir bukan manusia. Sebagai contoh, Yudas 1:14 hingga 15 Henok keturunan ketujuh daripada Adam pernah bernubuat tentang mereka. Lihatlah, Tuhan akan datang dengan ribuan malaikat yang suci dan akan menghakimi seluruh umat manusia dan menghukum orang derhaka kerana perbuatan durjana mereka dan juga semua caci nista orang dosa terhadapnya. 이는 무사람을 심판하사 모든 경건치 않은 자의 경건치 않게 행한 모든 경건치 않은 일과 또 경건치 않은 죄인의 죽게 거스려 한 Henok pada masa itu sudah mengetahui Tuhan Yesus akan turun di syurga pada akhir dunia. 저희를 정죄하려 하심이라고 기록되어 있습니다. 에녹은 그때 이미 주님께서 Anda dengan mudah dapat menekan bahawa Tuhan mengajar segala sesuatu kepada Henok ketika berjalan bersamanya. Hal ini adalah mengisi dengan Tuhan untuk mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Selain itu, Henok pada masa-masa tertentu 이런 사실은 하나님과 동행하는 동안 하나님과 밝히 교통함으로써 알 수 있었지요. 이와 함께 에녹은 때를 hal ini mempunyai dua makna.
pertama, sama seperti ketika Adam hidup di Taman Eden, Tuhan datang kepada Henok sebagai roh yang terpisah. Dia menggerakkan hati Henok, memberinya kesedaran bahawa Tuhan bersamanya. Dengan cara ini Tuhan menyatakan kepada Henok gambaran Bapa tidak dinyatakannya lain. Jika Henok ini melukis Tuhan Bapa, dia dapat melakukannya. 그러면서 다른 누구에게도 알려주지 않은 아버지 하나님의 모습에 대해 유독 에녹에게는 알려주셨습니다. Kedua, nyata bahawa Henok gambar Tuhan bermaksud bahawa dia melihat untuk Tuhan sendiri seperti yang dialami Musa. 모든 것을 밝히셨지요. Dalam Keluaran 33 ayat 8 dan seterusnya, kita membaca bagaimana diberikan penjelasan kepada Musa tentang cara dia akan menyatakan dirinya. Dalam ayat 18, Musa berkata, 출애굽기 33장 18절 이하에 보면 하나님께서 tunjukkanlah semoga kepadaku 어떻게 나타내시는지 kemuliaanmu. 설명하신 내용이 있습니다. Tuhan menjawab dalam ayat 22, ayat 20 hingga 23, kamu tidak dapat memandang wajahku dan manusia dapat aku dan terus hidup. Ada sebuah tempat dekatku, kamu akan berdiri di atas keutuhan batu pejar itu. Kelak apabila kamu, aku akan meletakkan kamu di celah batu itu dan aku akan melihat tanganku sehingga aku selesai melintas lalu. Dan aku akan melihat semua tangan dan kamu akan melihat. Tapi muka dia akan terlihat. 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 벌 것이요 얼굴은 보지 못하리라 대답해 주십니다. Musa walaupun mempunyai persekutuan jelasan Tuhan tidak dapat melihat wajahnya secara langsung, tapi hanya belakangnya. Hal ini berlaku kurang daripada 2 tahun selepas keluaran, sebelum Musa mencapai kematian penuh itu. Dia melalui 40 tahun padang gurun. Musa menjadi semakin lemah lembut dan setia. Makin berjuta-juta orang dan semakin memahami hati Bapa dengan lebih mendalam. Oleh itu Musa menyelesaikan seluruh misinya, akhiri hidupnya pada umur 120 tahun. 더욱 온유하고 충성된 자가 되었습니다. 수백만 명의 백성을 인도하면서 아버지 하나님의 마음을 더욱 깊이 깨달아 온전히 24 ayat 10 mencatatkan, 그래서 그가 tidak pernah muncul lagi seorang Nabi di Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan secara berhadapan muka. 신명기 34장 10절에 그 후에 Selepas keluaran tidak lama kemudian Musa bertemu Tuhan secara sedemikian sehingga dia hanya dapat melihatkannya. 대면하여 아시던 자요. 대면하여 아시던 자요. Namun begitu melalui pengalaman 40 tahun di padang gurun, Musa sangat diubah. Dia menjadi lebih sempurna. Sepanjang tahun-tahun itu dia menjadi sangat lembut dan benar. Diubah menjadi serupa dengan Tuhan sendiri. Sama seperti Musa, juga akhirnya melihat Tuhan secara berhadapan muka. Sudah tentu dia tidak dapat melihat wajah Tuhan sejak awal. 하나님에게 등만 보일 수 있었지만 40년의 세월을 지나면서 엄청나게 더 온유하고 선으로 바뀌어졌다는 얘기예요. 하나님의 닮은 사람으로. 이러한 모세처럼 에녹도 하나님을 대면할 수 있었지요. Begitu ketika dia berjalan bersama Tuhan di bumi, jauh lebih lama daripada Musa, dia menjadi semakin akrab. Apabila keakraban itu menjadi sempurna, Tuhan menyatakan wajahnya kepada Henok. Namun begitu perbezaan antara saat Henok melihat Tuhan dan saat dia diangkat hidup ke dalam pelukan Bapa tidak dapat dibandingkan. Kemuliaan dan sukacita itu tidak terukur. Hal yang sama berlaku bagi kita. Apabila kita sampai ke syurga dan melihat Bapa secara berhadapan muka, dapat jauh lebih besar sukacita dan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. 아버지의 사랑을 듬뿍 느낄 수 있지만 장차 천국에 이르러 아버지를 직접 뵐 때에는 그 감동이 얼마나 크겠는지요. 이에 대해 고린도전서 13장 12절에 우리가 이제는 거울로 Sekarang kita hanya melihat sama-sama cermin. Akan tiba saatnya kita melihat dengan jelas berpandang. 대하여 볼 것이요. Kitab suci mengatakan seperti dalam cermin yang sama-sama
Kerana cermin 2000 tahun tidak seperti cermin yang terang dan jelas pada masa ini. 잘 보이죠. Ia hanya memberikan pantulan yang kabur dan tidak sempurna. 이렇게 거울로 보는 것 같이 희미하다. 이게 옛날 2000년 전에 거울은 오늘날 같이 그렇게 밝게 보이는 거울은 아니다 이 말이에요. 이제는 내가 부분적으로 Demikianlah, sekarang aku hanya mengetahui sebahagian, tapi akan tiba masanya aku mengetahui sepenuhnya, sebagaimana aku. 말씀했습니다. Apabila kita memasuki tempat kediaman syurgawi di atas langit ketiga, kita akan melihat wajah Bapa dan Tuhan Yesus secara langsung. 계시록 21장 Wahyu 21 ayat 3 hingga 4 menyatakan bahawa Tuhan sendiri akan tinggal bersama kita, jadi Tuhan kita, dan menghapuskan setiap air mata kita. 눈물을 닦아 Namun begitu, hanya orang yang suci hatinya dan mencapai kekudusan sebagai anak-anak sejati yang akan dapat melihat wajah Bapa. 됐을 때에 아버지 Orang mengejar damai dengan semua orang juga akan dapat melihat Tuhan Yesus. 사람과 더불어 Hendak 쫓은 isyarat-isyarat ini dengan berlimpah. 수가 있습니다. Itulah sebabnya dia dapat berjalan bersama Tuhan akan di bumi ini. Dan pada masa-masa tertentu, 땅에서도 ya 하나님과 gambaran 동행할 수 Tuhan. 있었고 때론 하나님의 형상을 뵐 수 있었습니다. 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasihi, 하나님께서 우리들과 어떻게 동행해 주실까요? 삼일째 하나님 중 Dalam zaman 성령과 주님께서 Tuhan berjalan bersama kita. 우리로서 동행해 주실 수 Dalam kalangan Tuhan Trinity, Roh Kudus dan Tuhan Yesus dapat berjalan bersama kita sebagai roh yang terpisah. 즉 Yohanes 14 ayat 17 menyatakan, dia tetap di dalammu, ada di dalammu, 성령은 여러분과 함께 tinggal bersama anda. 따로 Dia tidak akan hidup terpisah daripada anda, tapi dia diam bersama anda. Dia masuk ke dalam hati anda dan menjadikan baiknya, sehingga hati anda sendiri menjadi baik suci. Oleh itu anda tidak boleh menajiskan hati ini. 성전 Percayalah baik suci tempat roh Tuhan. 거룩한 Maka hati mesti tetap suci. 더럽히면 안 되는 거예요. Apabila hati bersih, pikiran juga bersih. 깨끗하게 해야 된다 이 말이에요. Dan demikian tiada pemikiran liar atau jahat dapat masuk. 참념 나쁜 Dan anda tidak dapat menghakimi atau 마음을 membenarkan 판단 orang 정죄할 lain. 수 없다 이 말이에요. Jika hati anda 내 마음이 깨끗하면 pikiran anda akan murni. 생각도 깨끗해져. Jika hati anda 마음이 kudus, 거룩하면 pemikiran anda akan kudus. 내 마음이 Jika hati anda lemah, 생각도 온유해져. pikiran anda akan lemah. 내 마음이 선하면 Jika hati anda baik, pikiran anda akan baik. 돼야죠. 하나님을 믿는다는 Itu banyak orang isi hati 온갖 더러운 pemikiran yang tidak bersih. 더러운 생각만 Pada 하고 hati yang tidak bersih itu 판단하고 timbul 정죄하고 있으니까 penghakiman, 얼마나 penghukuman yang 잘못된 tidak bersih. 신앙생활 Tepat salahnya hari ini. 바르게 가르쳐 줬는데 Walaupun firman telah berkali-kali diajarkan dari mimbar, masih banyak orang yang tidak taat. Kitab suci menyatakan Roh Kudus tetap di dalam anda dan akan ada di dalam diri anda. Roh Kudus berada di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal bersama kita. Markus 16:20 menyatakan para Yahudi menyampaikan perkabaran Injil di serata Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Selepas kebangkitan Yesus, ketika para murid memberitakan Injil, Roh Tuhan Yesus yang bersama mereka. Hal ini tidak bermaksud bahawa Tuhan Yesus sendiri turun secara fizikal untuk bersama mereka, tapi rohnya hadir. Orang mata rohani terbuka bahkan dapat merasakan roh Yesus. Apabila roh Tuhan Yesus bersama mereka, tanda-tanda muncul untuk meneguhkan bahawa firman-Nya adalah benar. 그 말씀이 참이다고 하는 표적을 나타내 줬다 이 말이에요. Kita melihat kesaksian dan tanda-tanda bahkan pada hari ini, minggu demi minggu. Inilah bukti yang jelas bahawa Tuhan Yesus bersama umat-Nya. Itu apabila Tuhan Yesus bukan saja bersama kita, tetapi berjalan bersama kita, satu dimensi pekerjaannya lebihnya tinggi dinyatakan. Anda telah melihat dan mengalami aku. Apabila Tuhan Yesus bersama anda, tetapi apabila dia berjalan bersama anda, pekerjaannya jauh lebih tinggi daripada sekadar bersama anda. 이제는 우리 주님께서 동행하시면 이렇게 주님께서 함께 하실 때와는 또 다른 차원의 역사가 Untuk membantu anda faham, pertimbangkan contoh ini. 비유를 들어 말씀드리겠습니다. Tugas asas polis adalah untuk melindungi warga. 국민들을 안전하게 Laksanakan peranan yang diberikan, jenayah dapat dicegah, 만드는 각자 dan orang ramai 대로
keselamatan hanya kerana polis sewujud. 문제가 예방되고 Hari ini seperti Tuhan Yesus bersama anda. 동행하지를 못합니다. Begitu berjalan bersama Tuhan 경찰을 Yesus 견제하는 자체로 adalah seperti seorang pegawai polis yang secara pribadi 혜택을 yang anda 누리는 kema- 것입니다. terdapat perbezaan besar antara menjadi salah seorang warga yang mendapat manfaat 주님과 동행하는 삶은 dan dilindungi secara 경찰이 pribadi pada 항상 setiap 나를 따라다니며 보호해 주는 것에 비유할 수 있죠. 이게 경찰이 지킴으로 우리가 안전하게 보호받고 있는 거와 Jika hari ini adalah benar bagi seorang pegawai polis biasa, 보호해준다는 차원이 다르지 betapa lebih besarnya berkat apabila Tuhan Yesus sendiri, anak Tuhan yang Maha Kuasa, berjalan bersama kita. Anak Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, berjalan bersama anda, merupakan satu berkat yang luar biasa. Bila Tuhan Yesus berjalan bersama anda, si jahat tidak dapat menyentuh anda. Tapi anda di jalan ke segala sesuatu sedang membimbing anda. 어떻게 했는지요? 만군의 하나님 아들 또 우리 주님이 아들 주님이 Tuhan Yesus bersama orang percaya dalam nama 라고 생각해 보세요. yang mengakuinya sebagai pengalaman 얼마나 감격적인 dan yang dilahirkan semula oleh Roh Kudus. 악한 자가 만지지도 Mereka 못하는 itulah anak-anak 형통의 Tuhan 길로 인도받을 수 있죠. 모든 걸 아시는 dan dia 하나님이 berjalan bersama mereka. 만사 형통하고 또 인도받을 수가 있는 거죠. 우리 주님께서는 주의 이름을 믿고 Walaupun 성령으로 masih ada 거듭난 sedikit 하나님의 ketidakbenaran dalam 자녀들과 hati, 함께해 주십니다. jika seseorang berusaha untuk hidup menurut firman 여러분들 다 Tuhan Yesus 주의 bersama 이름을 orang 믿고, itu, 주가 우리 구세주신 믿고 성령으로 거듭났잖아요. 거듭나면 하나님의 자녀들과 함께 해주신다 이 말. 거듭난 하나님의 자녀들과 jika seseorang mengenal dosa dan berusaha untuk mengikirkannya, Tuhan Yesus bersama mereka. Dia orang berjalan bersamanya, dia membekarkan rahmat dan kasih. Sebaliknya, jika seseorang dengan sengaja menentang kehendaknya dan memilih dosa, tidak dapat berjalan bersama mereka. 또 주님이 함께 하신다 이 말이에요. 죄인 줄 알면서 버리지 않고 그리고 죄인 줄 알면서 죄를 짓고 이건 함께 하지 않는다 이 말이에요. 그건 외면해 버리신다 이 말이에요. 하나님 외면해 버리셔. 너는 내 아들이 아니야, 내 딸이 아니야, 너는 사생자야고 외면해 버리세요. 또한 은혜와 사랑을 공급해 주십니다. 단 하나님의 뜻을 알면서도 노력하지 않고 Apabila 그 seseorang 뜻을 menyimpan 임의로 거역하며 죄를 지을 dalam 때는 kegelapan dan berdosa terhadap 수가 Tuhan, 없습니다. Tuhan Yesus tidak dapat bersama orang itu. Dia kudus dan sempurna, kegelapan termasuk dalam kejahatan. 진리를 어기고 죄를 짓고 Tuhan ialah cahaya. 하나님이 함께 하실 수가 Tuhan 없잖아요. Yesus 우리 ialah 주님이 cahaya. 함께 하실 수가 없잖아요. 거룩하고 온전한 Cahaya dan kegelapan tidak dapat wujud 그것은 bersama. 어둠에 속한 일이기 때문에 Jika cahaya 함께하지 dipadamkan, kegelapan memudar. 하나님은 itu. 빛이시요 주님도 Tetapi apabila cahaya bersinar, kegelapan menghilang. 할 수가 없죠. Semakin terang cahaya, semakin besar sinarnya dan kegelapan tidak dapat tahan. 요 빛이 다 이게 좀 꺼져버리고 빛이 없다고 하면 어두워지겠죠? 이 빛이 있으니까 어둠이 물러갔죠? 있는 만큼 환히 밝히면 더 밝아질 것이고 공존할 수가 없다 이 말이에요. Oleh itu kita mesti mengikirkan perbuatan kegelapan dan datang ke dalam cahaya untuk berjalan bersama Tuhan, Sang Cahaya. Berdosa sepenuhnya kita tinggalkan dan kekudusan kita capai, barulah kita dapat berjalan bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama bermaksud selamat sepenuhnya. Tinggalkan dosa, setiap bentuk kejahatan dibuang, setiap dosa disingkirkan. Hari ini maksud hidup menurut suruh 66 kitab firman, taraf perintah-perintah, tinggal sepenuhnya dalam cahaya. Kita masuk lebih dalam ke dalam roh, kita mendengar suara Roh Kudus dengan lebih jelas dan menerima pimpinannya. Dengan demikian, kita menikmati berkat kemakmuran dalam segala hal. Si jahat tidak dapat menyentuh kita dan penyakit atau sakit pun tidak dapat menyerang. Oleh sebab dosa telah tiada, iblis tidak dapat membawa ujian atau godaan. Jika ujian datang sekalipun, iman mengatasinya dan Tuhan dimuliakan. Semakin dalam kita masuk ke dalam
semakin besar berkat dan kemakmuran 어떤 itu. 시험이 온다 해도 믿음으로 이기니 오히려 Apabila kita menjadi 하나님께 sepenuhnya 영광을 rohani 돌리게 되지요. dan menerima dimensi berkat yang lebih tinggi, 영으로 깊이 menyatakan kemuliaan 들어올수록 besar 축복이나 형통함의 Itu 정도는 saya berdoa 달라집니다. dalam nama Tuhan Yesus agar anda segera masuk ke dalam roh, ke dalam roh penuh, berjalan bersama Tuhan Yesus. 하나님의 크신 영광을 나타낼 수가 있습니다. 그러므로 Saudara dan saudari yang saya kasihi, 온영으로 tidak mempunyai kelayakan jalan bersama Tuhan sejak awal. 사시기를 주님의 Seperti 이름으로 semua orang lain, 축원합니다. dia melalui proses 사랑하는 성도 pemupukan 여러분, gangguan 에녹도 disiplin yang 처음부터 akan 하나님과 menyingkirkan sifat dosa dalam hati. 자격을 갖고 있었던 게 아닙니다. 그도 다른 사람들과 Sekarang marilah kita mempertimbangkan dua sebab utama. Bagaimana Henok dapat masuk ke dalam roh, jadi sepenuhnya rohani. 지금부터는 에녹이 어떻게 해서 영으로 원영으로 들어올 수 있었는지를 크게 두 가지로 말씀해 드리겠습니다. Pertama, sukacita dalam membina kebaikan. Dia mempunyai banyak saudara lelaki dan perempuan. Ayat 19 memberitahu kita bahawa Yared hidup 800 tahun selepas dia memperanakkan Henok. Dan dia mempunyai banyak anak lelaki dan perempuan. Walaupun Henok membesar di tengah-tengah banyak saudara, dia tidak pernah berselisih dengan mereka, sentiasa mengalah kepada saudara dan saudarinya. Dia tidak pernah cuba mengambil lebih untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin mencari pengiktirafan yang lebih besar atau ingin dikasihi lebih daripada yang lain. Anda tahu bahawa keinginan seperti itu sering ada dalam hati anda, tetapi ia tidak membawa kepada yang sempurna. 여러분 이런 마음들이 조금씩은 있잖아요. Henok hanya 그것도 온전한 선에 이르지 memampukan dirinya untuk melakukan 오직 자신의 dalam 일에 tanggungjawabnya 최선을 sendiri. 다하는 뿐입니다. Walaupun selepas melakukan terbaik, dia tidak mencari pujian. Dia tidak mempunyai keinginan untuk lebih dikasihi oleh ibu bapanya. 부모님께서 Apabila dia melihat saudara lain menerima kasih dan 다른 형제가 사랑받는 sayang, dia tidak berasa tidak senang hati tetapi bersuka cita. Dia tidak pernah cuba menghalang saudarinya untuk mendapatkan pengiktirafan lebih bagi dirinya. Hal seperti itu adalah jahat, tapi semuanya sama sekali tidak ada dalam kehidupan Henok. Oleh sebab dia tidak mempunyai ketamakan atau emosi mementingkan diri, dia hidup damai dengan semua orang. Dan demikian dia mampu oleh kelayakan untuk melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 menyatakan, 히브리서 12장 14절에 모든 사람으로 더불어 berusahalah mendapatkan perdamaian dengan semua orang serta kesucian. Tampaknya tiada siapa pun dapat melihat Tuhan. Henok bukan saja taat kepada firman Tuhan, tapi dia juga taat kepada ibu bapanya dalam kebenaran. Dia tidak mempunyai pemikiran untuk menentang kata-kata mereka. Henok dengan tepat taati apa yang dikatakan oleh ibu bapanya. Dengan cara ini dia mengejar kebaikan dan bersuka cita dan membinanya. Hasilnya pada umur 65 tahun dia dapat berjalan bersama Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, membenar bahawa Henok dilahirkan dengan hati yang lebih baik daripada orang lain. Begitu jika dia tidak berusaha membina kebaikan, dia tidak akan memperoleh kelayakan untuk berjalan bersama Tuhan. Sebaliknya, Henok mengejar kebaikan lebih tekun daripada sesiapa pun. Setiap orang dilahirkan dengan ukuran kebaikan berbeza dalam hati. Ada yang ditempatkan dalam persekitaran memupuk kebaikan, sementara yang lain menghadapi keadaan yang mendorong kelihatan. Begitu setiap orang mempunyai kendak bebas. Semua orang mempunyai kemampuan asas untuk membezakan antara yang baik dan yang jahat. Oleh itu sama ada seseorang mengejar kebaikan atau mengejar kejahatan bergantung kepada pilihannya sendiri. Pun seseorang dilahirkan dengan kurang kebaikan, jika dia mengejar kebaikan, kebaikan akan terkumpul dalam hatinya. Sebaliknya, walaupun seseorang dilahirkan dengan lebih banyak kebaikan, jika dia mengejar kejahatan, kejahatan akan terkumpul. Matius 12 ayat 35 menyatakan, orang yang baik membuahkan hara baik daripada khazanah simpanannya, kerana hatinya penuh kebaikan. Jahat membuahkan hara jahat, hatinya penuh kejahatan. Kebaikan dan kejahatan bukanlah bahan fizikal, namun ia pasti
simpan di dalam alam rohani. Ukurannya adalah tepat. Setiap orang dengan tepat mengumpulkan apa yang dikejarnya. Henok dapat berjalan bersama Tuhan sejak umur 65 tahun kerana ukuran kebaikan sempurna dalam dirinya telah mencapai kepenuhan pada masa itu. Kebaikannya telah mencapai 100%. Kisah Yusuf adalah serupa. Pada umur 30 tahun, dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Sebelum itu dia hidup 13 tahun sebagai hamba dan menduan. Walaupun persekitarannya adalah tempat di mana kejahatan mudah dinyatakan, Yusuf boleh saja membenci saudara-saudara yang menjualnya sebagai atau meratapi nasib malangnya sendiri. Apabila dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, dia boleh saja berputus asa dalam keputusasaan. Panduan sering lebih sukar untuk dihadapi berbanding dengan orang biasa. Banyak antara mereka dipenuhi kepahitan, kemarahan dan kekasaran, berbicara dan bertindak dengan kasar. Banyak orang bersamanya ialah pesalah politik atau ekonomi. Namun begitu bahkan keadaan keras demikian, Yusuf berterusan mempercayai Tuhan dan membina kebaikan. Kejadian 39 ayat 21 menyatakan, akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasihnya kepada dia, membuat kepala penjara itu berkenan kepada Yusuf. Akibatnya kepala penjara mempercayakan Yusuf dan semua bantuan dan Yusuf menguruskan segala sesuatu di dalam penjara. Tuhan memberikan kasih karunia sehingga kepala penjara pun tidak campur tangan pekerjaan Yusuf dan dia menyadari bahawa Tuhan menyertai Yusuf. Apa-apa saja yang dilakukan Yusuf, Tuhan menjadikannya berhasil. Walaupun persekitarannya ialah penjara dan teman-teman ialah penjenayah, Yusuf dan setia berterusan membina kebaikan. Lama-kelamaan kebaikannya melampaui standar kebenaran. Tuhan bekerja melalui mimpi Firaun. Hasilnya ialah Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir, yang kedua berkuasa selepas raja. Galatia 6 ayat 9 menyatakan, janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada musim yang nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Itu saudara dan saudara yang saya kasih, janganlah anda dikalahkan oleh kejahatan dalam apa-apa keadaan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Daripada kebaikan yang anda kumpulkan, kebaikan akan mengalir keluar. Setiap kali anda mengalahkan kejahatan dan kebaikan, lebih banyak kebaikan tersimpan dan rohani anda menjadi semakin kuat. Dan kali berikutnya, lebih mudah untuk mengatasi dan semakin mudah lagi sehingga ujian seperti itu tidak lagi mengganggu anda. Sehingga anda menjadi orang mencapai kebaikan yang diakui oleh Tuhan dan akhirnya mencapai kebaikan yang sempurna. Sebagai penutup, saudara dan saudara yang saya kasihi, hari ini kita telah mempertimbangkan maksud pernyataan bahawa hidup akrab dengan Allah dan sebab dia menjadi sepenuhnya rohani. Sebab pertama ialah Henok bersukacita dalam membina kebaikan. Pada masa akan datang kita akan melihat sebab kedua, dan saat ketika Henok diangkat hidup-hidup. Apakah pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Henok? Inilah pelajaran itu. Tuhan benar-benar mengasihi orang yang tanpa kejahatan dan penuh kebaikan. Dan dia berkehendak untuk menempatkan mereka dekat dengannya. Bukankah anda juga berasa sukacita apabila bertemu orang yang baik hati berbanding dengan orang yang jahat? Bukankah lebih baik untuk hidup damai dengan seseorang yang murni dan lembut daripada orang yang keras kepala dan suka bertengkar? Betapa lebih lagi Tuhan Bapa kita yang kudus yang sendiri merupakan kebaikan. Melalui ayat-ayat tentang Henok, semoga anda menginginkan hati yang semakin baik, murni dan indah. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.